mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua warga maya yang hadir pada hari ini. Bertemu kita pada hari ini dalam satu sayembara pidato di mana melibatkan 5 peserta yang patah berkata-kata. Tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan sayembara pidato pada hari ini. Peserta pertama dipersilakan Puteri Nordayana Ayuni binti Ramli. Keluar petang pergi ke Pantai Muni, tidak lupa membawa ayah. Saya mulakan pidato ini dengan ucap kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga maya yang dikasihi. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Beradanya saya di sini adalah bagi menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk kepentingan pendidikan awal kanak-kanak. Baiklah, sebelum saya menyelusuri dengan lebih mendalam berkenaan kepentingan pendidikan awal kanak-kanak, maka baiknya saya menerangkan terlebih dahulu apakah itu pendidikan awal kanak-kanak. Untuk pengetahuan, pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju mereka pada masa hadapan. Kanak-kanak diibaratkan kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa, malah pendidik juga. Oleh hal yang demikian, ibu bapa tidak boleh memandang remeh dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Menurut perspektif Islam, pendidikan awal kanak-kanak bermula sejak kanak-kanak berada dalam kandungan sehingga mereka berusia 6 tahun. Pendidikan yang diberikan perlulah secara menyeluruh dan juga holistik yang bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas kepada pembentukan suatu bangsa. Pepatah Arab menyatakan, sekiranya ingin melihat generasi yang akan datang, maka lihatlah dulu anak-anak pada masa kini. Masalah keruntuhan akhlak yang berlaku pada masa kini dapat diatasi sekiranya kanak-kanak diberikan pendidikan awal kanak-kanak secara menyeluruh dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Para hadirin yang saya hormati, baiklah, fokus pidato yang ingin saya sampaikan adalah kepada kanak-kanak yang berusia 4 hingga 6 tahun, di mana mereka mempunyai kurikulum khas iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan, di mana membolehkan kanak-kanak itu berkembang secara holistik. Dengan ini, saya akan mengupas dengan lebih lanjut satu persatu kepentingan pendidikan awal kanak-kanak. Saya mulakan yang pertama, pendidikan awal kanak-kanak berupaya untuk mengembangkan aspek jasmani mereka. Hal ini demikian kerana sewaktu di prasekolah ataupun tadika, kanak-kanak akan diberikan latihan yang dapat merangsang anggota tubuh badan mereka untuk berfungsi dengan aktif. Sebagai contoh, aktiviti berlari dapat merangsang psikomotor kasar mereka di mana menggunakan otot-otot yang besar. Manakala aktiviti mewarna melukis dapat merangsang psikomotor halus mereka. Dengan ini, kanak-kanak dapat berkembang secara bersepadu dari aspek jasmani dan dapat memperoleh kesihatan tubuh badan yang baik. Kedua, pendidikan awal kanak-kanak dapat membantu mereka dari segi emosi, di mana mereka ini akan diajar tentang untuk menjaga, untuk mengawal perasaan mereka. Sebagai contoh, guru akan mendidik mereka untuk sentiasa bersabar sewaktu menunggu giliran bermain tanpa perlu wujudnya pergaduhan. Kesannya,
Pendidikan awal kanak-kanak dapat melahirkan individu yang berupaya untuk mengawal emosi secara profesional. Ketiga, kanak-kanak berupaya untuk mengembangkan intelek mereka di mana mampu untuk berkomunikasi dengan baik dari segi aspek membaca, menulis dan bertutur secara berperingkat. Hal ini demikian kerana kanak-kanak akan diajar terlebih dahulu berkenaan dengan pratulisan dan prabacaan sebelum masuk ke tahap yang lebih kompleks. Manakala dari aspek kemahiran bertutur pula, guru akan melaksanakan kepelbagaian aktiviti, malah guru juga akan sentiasa melakukan komunikasi dengan bertanya soalan kepada kanak-kanak untuk menggalakkan mereka bertutur. Dengan ini, dapat melahirkan individu yang berpengetahuan kerana mempunyai kemahiran berkomunikasi serta kemahiran intelek yang mampan dan juga yakin. Para hadirin yang saya hormati, pendidikan awal kanak-kanak juga berupaya untuk membantu mereka dari segi rohani di mana di prasekolah ataupun di tadika mereka akan diajar dengan nilai-nilai murni dan juga nilai-nilai Islam bagi kanak-kanak yang beragama Islam. Sebagai contoh, kanak-kanak akan diajar tentang doa-doa harian seperti doa sebelum makan dan doa sebelum belajar. Manakala kanak-kanak juga akan diajar tentang nilai-nilai murni seperti menghormati rakan mereka dan juga mengutip sampah dan membuangnya ke dalam tempat yang disediakan. Dengan ini dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia dan juga berjiwa murni. Akhirnya, dari segi sosial, kanak-kanak juga akan berupaya melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan baik. Hal ini demikian kerana di prasekolah ataupun tadika, guru akan menyediakan kepelbagaian aktiviti, contohnya aktiviti berkumpulan di mana dapat merangsang kanak-kanak itu untuk bertanya dan berkomunikasi antara rakan mereka malah guru. Umum mengetahui bahawa kanak-kanak amat menyukai bertanya. Oleh hal yang demikian, kanak-kanak dapat menjadi seorang individu yang yakin untuk melakukan interaksi dan komunikasi tanpa perlu berasa malu. Kesannya, pendidikan awal kanak-kanak dapat melahirkan individu yang berani dalam menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang betul tanpa perlu wujudnya pertelingkahan. Baiklah, setelah saya mengupas satu demi satu kepentingan pendidikan awal kanak-kanak, maka dapatlah saya rumuskan bahawa pendidikan awal kanak-kanak amat memainkan peranan yang penting bagi membentuk kanak-kanak itu menjadi seorang individu yang holistik dan cemerlang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Sekiranya kanak-kanak tercicir dalam pelajaran sejak dari kecil lagi, maka ia dapat memberi kesan buruk dan kesan negatif kepada diri kanak-kanak. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin memohon maaf seandainya ada terkasar bahasa dan tersilap kata sepanjang saya menjalankan pidato ini. Sebelum saya mengakhiri pidato saya akan memberikan serangkap pantun iaitu membeli baju di kedai Parini, bawa bersama ibu yang belum pernah pergi. Selesai sudah pidato ini, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kedua dipersilakan Nur Fatihah binti Rosli. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudari pengurusi majlis yang arif dalam mengacara. Seterusnya, para hadirin yang saya kasihi sekalian, di mana kita sedang berinteraksi di dalam ruang maya pada kali ini.
Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama pada hari ini. Hadirin sekalian, pada hari ini dapat kita lihat sistem pendidikan Malaysia telah berkembang pesat dari pelbagai aspek bagi menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia. Pembelajaran abad ke-21 merupakan salah satu langkah untuk menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia. Persoalannya, apakah pembelajaran abad ke-21? Dan persoalan kedua, bagaimana pembelajaran abad ke-21 diaplikasikan ke dalam pembelajaran awal kanak-kanak? Perkara inilah yang saya akan ketengahkan pada hari ini sesuai dengan topik yang saya akan bawakan, iaitu pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan awal kanak-kanak. Hadirin sekalian, abad ke-21 merupakan suatu tempoh dalam milenium kedua yang bermula dari 1 Januari 2000 hingga 31 Disember 2099. Namun, frasa pendidikan abad ke-21 menjadi dominan hanya pada tahun 2013 apabila ditekankan dalam pengisian transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pembelajaran abad ke-21 dikatakan sebagai pendidikan yang berpusatkan kepada murid. Setelah penelitian dilakukan, maka terlaksanalah pembelajaran abad ke-21 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2014. Terdapat 4 ciri kemahiran pembelajaran abad ke-21 mengikut NEA Amerika Syarikat. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, kreativiti. Dan yang keempat ialah kritis. Hadirin sekalian, saya akan terangkan dengan lebih lanjut 4 ciri kemahiran ini berserta contoh-contoh yang di mana guru melakukannya dalam proses mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 ini ke dalam pendidikan awal kanak-kanak. Marilah kita bersama-sama kembali kepada ciri pertama, iaitu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran maklumat daripada individu kepada individu yang lain. Dalam konteks pendidikan, komunikasi merujuk kepada interaksi yang terjadi di antara guru dan kanak-kanak maupun kanak-kanak dengan rakan mereka. Inilah yang dikatakan sebagai komunikasi berpusatkan murid. Namun begitu, jika guru tidak mengambil perhatian dan tidak memainkan peranannya dengan baik, komunikasi yang berkesan tidak akan berlaku. Maka, guru boleh menggunakan konsep pembelajaran sambil bermain bagi mewujudkan interaksi ini. Sebagai contoh, guru mengumpulkan semua murid di suatu kawasan untuk permainan blok. Kanak-kanak dapat berinteraksi dengan rakan-rakan dari kelas lain berkaitan blok yang mereka bina, sama ada dari segi pemujian ataupun penambahbaikan ke atas binaan blok tersebut. Warga maya yang saya kasihi sekalian, seterusnya, kolaboratif. Kolaboratif merujuk kepada sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama atau berkumpulan. Kolaboratif dalam dunia pendidikan pula adalah kerjasama yang wujud antara guru dan kanak-kanak atau antara kanak-kanak sendiri. Kerjasama ini dilakukan secara aktif dan menyeluruh di mana ia melibatkan pertukaran idea, pendapat atau pengetahuan antara kanak-kanak tersebut. Guru boleh melakukan aktiviti yang memerlukan kanak-kanak berkolaborasi bersama rakan-rakan mereka. Sebagai contoh, guru boleh melakukan aktiviti role play di mana kanak-kanak
perlu bekerjasama untuk menjayakan sebuah lakonan tersebut. Kolaborasi juga boleh dikaitkan dengan susunan perabot di dalam kelas. Susunan bagi pembelajaran abad ke-21 berbentuk kumpulan di mana kolaborasi dan interaksi boleh berlaku. Hadirin yang dimuliakan, di samping itu, kreativiti. Apakah itu kreativiti? Kreativiti merujuk kepada sesuatu proses yang berlaku di mana ia melibatkan penghasilan sesuatu yang baru, berguna dan juga berkualiti. Elemen ini merupakan salah satu elemen yang penting untuk diterapkan dalam diri kanak-kanak. Hal ini demikian kerana kreativiti dapat meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Bagaimana? Kanak-kanak perlu berfikir di luar kotak dan berimajinasi untuk menghasilkan sesuatu perkara. Sebagai contoh, guru boleh membuat aktiviti melukis dan mewarna. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak akan berfikir dan berimajinasi untuk melakarkan perkara yang mereka inginkan di atas kertas tersebut. Hadirin sekalian, akhir sekali, pemikiran kritis. Secara amnya, pemikiran kritis merujuk kepada keupayaan individu untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara termasuk kebaikan dan kelemahannya. Dari sudut pendidikan, pemikiran kritis berlaku apabila kanak-kanak mula meneroka pemikiran mereka untuk menilai idea-idea yang diterima secara rasional dan membuat pertimbangan mengenai idea tersebut melalui penggunaan alasan-alasan yang wajar. Sebagai contoh, guru boleh melakukan permainan teka-teki silang kata untuk mengembangkan pemikiran kritis mereka. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat memperluas perbendaharaan kata mereka sekiranya kanak-kanak tidak mengetahui perkataan untuk soalan tersebut. Kanak-kanak boleh meminta bantuan daripada orang lain. Kesimpulannya, pembelajaran abad ke-21 bertujuan menyediakan warga Malaysia bukan sahaja untuk mencapai matlamat pendidikan yang diinspirasikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, malah berupaya bersaing di peringkat global seperti mana yang tercatat dalam Akta Pendidikan 1999. Ringkasnya, pembelajaran abad ke-21 perlu diterapkan dengan lebih awal dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana kita dapat menyediakan mereka dengan lebih awal untuk menghadapi cabaran dunia baharu yang digambarkan dalam era revolusi perindustrian yang keempat. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, izinkan saya memberi satu pantun untuk menutup pidato saya. Dari Kedah ke Pekansari, membeli suasa di kota tinggi. Habis sudah pidato saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada saya, Nur Fatihah binti Rosli. Terima kasih kerana telah meluangkan masa anda untuk mendengar pidato saya pada hari ini. Peserta ketiga dipersilakan Sarah binti Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi Yang Maha Esa, justru dengan inayah dan kurnianya dapat saya diberi peluang untuk sampaikan kepada saudara dan saudari penonton di alam maya walaupun di mana pun kita berada. Tanpa membuang masa, pidato saya pada hari ini adalah ciri-ciri pengurusan persekitaran pembelajaran di taska dan di prasekolah. Jadi, apakah itu pengurusan persekitaran pembelajaran? Pengurusan secara umumnya membawa maksud mengurus sesuatu organisasi secara berkesan dan sistematik untuk mencapai objektif organisasi.
Jadi, persekitaran pembelajaran pula keadaan di sekeliling seperti bilik darjah dan di luar bilik darjah. Dalam pendidikan awal kanak-kanak ini, objektif dan maklumatnya hanya satu, iaitu untuk meningkatkan kemahiran serta potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek, di mana ia perlu dicapai berdasarkan keperluan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, pengurusan kanak-kanak ini mementingkan perkembangan dari segi fizikal, emosi dan juga sosial. Jadi setiap sudut perlu diteliti agar ia sesuai dan selamat dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Hal ini demikian kerana persekitaran pembelajaran yang kondusif memberi banyak kelebihan terhadap perkembangan kanak-kanak. Terdapat dua ciri yang saya akan kongsikan di mana ia amatlah penting dalam mendapatkan pengurusan persekitaran pembelajaran yang kondusif, iaitu yang pertama adalah ruang dan susun atur dan yang kedua adalah pengudaraan dan juga pencahayaan. Jadi yang pertama iaitu ruang dan susun atur. Okey, bagi ruang dan susun atur, bagi memaksimumkan kemahiran kanak-kanak secara positif, ruang merupakan sesuatu tempat pembelajaran yang perlu dititik beratkan di mana guru sendiri yang perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Jadi kanak-kanak ini akan lebih untuk berkomunikasi dengan selamat dan juga selesa dan mereka dapat bermain bersama rakan-rakan mereka. Malah ia juga dapat mewujudkan persekitaran sosial yang positif. Di taska dan di prasekolah juga mempunyai banyak ruang pembelajaran yang berbeza di mana ia mengikut kesesuaian aktiviti yang ingin dilakukan oleh guru. Seperti di prasekolah dan juga di taska terdapat ruang manipulatif, ruang bacaan, ruang seni dan kreativiti, ruang main peranan dan juga ruang teknologi. Contohnya, sekiranya guru ingin melakukan aktiviti di mana kanak-kanak perlu berlakon bagi membantu perkembangan sosial dan komunikasi mereka serta meningkatkan keyakinan diri. Ruang yang akan disediakan oleh guru ia mestilah luas untuk mereka bersosial dan berkomunikasi, dan juga di ruang tersebut mempunyai bahan seperti kostum, pedang, mahkota dan sebagainya di mana ia menggalakkan kanak-kanak untuk mengembangkan idea mereka dan menjiwai watak yang dipegangnya. Tetapi sekiranya ruang yang terlampau banyak perabot untuk melakukan aktiviti yang mampu mengembangkan kemahiran psikomotor mereka, terutama sekali psikomotor kasar, mereka boleh menyebabkan kanak-kanak ini sukar untuk bergerak secara bebas dan boleh menyebabkan kecederaan. Malah ia juga menghalang laluan guru untuk membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak kerana persekitaran pembelajaran yang responsif ini diperlukan bagi menggalakkan kemahiran sosial yang dilakukan oleh guru dengan kanak-kanak dan kanak-kanak dengan rakannya. Kemudian kita ada ruang dalaman dan juga ruang luaran di mana ia mesti mementingkan aspek keselamatan. Jadi sebagai contoh, guru akan melaksanakan aktiviti seperti menulis huruf di atas pasir. Jadi guru perlu memastikan kemudahan lain seperti tandas atau sinki bagi memudahkan mereka untuk membersihkan diri sebaik sahaja selesai melakukan aktiviti. Jadi hal ini juga berkait dengan keselamatan terhadap pagar luar yang seharusnya dikunci dan halaman yang digunakan tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan yang beracun dan bebas daripada bahan berbahaya seperti besi yang berkarat. Okey, selain itu juga ruang yang senyap dan ruang yang bising perlu diasingkan. Sebagai contoh, ruang bacaan dan ruang manipulatif perlu dijauhkan dengan ruang main peranan dan juga ruang sosial kerana ia boleh menjejaskan emosi kanak-kanak dan mereka yang sedang melakukan aktiviti seperti membaca dan juga menulis, mereka boleh mengalihkan perhatian apabila mereka mendengar suara kanak-kanak yang sedang bermain di ruang lain. Jadi seterusnya juga kita ada perabot atau bahan di mana ia mestilah mudah untuk dialihkan bagi melakukan aktiviti yang berkaitan. Ini tertumpu kepada sekolah yang bersaiz kecil dan juga yang mempunyai sedikit bilik sahaja. Jadi oleh sebab itu, yang digalakkan untuk menggunakan perabot yang senang untuk diangkat oleh guru dan juga diubah sesuai susun aturnya, terutama sekali sekiranya ingin melakukan aktiviti berkumpulan.
Okey, dan akhir sekali bagi ruang dan susun atur iaitu penyusunan bahan pembelajaran mestilah disusun mengikut jenis dan disimpan di dalam kotak Lutsina yang bagi membolehkan kanak-kanak ini mudah untuk mengambilnya dan mengetahui isi kandungan apa yang di dalam kotak tersebut. Jadi di setiap kotak dan juga perabot juga perlu dilabel agar dapat mengembangkan kemahiran bahasa dan emosi mereka akan menjadi stabil. Okey, yang kedua pula adalah ciri-ciri pengudaraan dan pencahayaan, di mana pengudaraan yang baik amat mempengaruhi emosi kanak-kanak, di mana ruang yang sempit ini dia akan mempunyai jumlah kanak-kanak yang ramai dalam satu masa, boleh menghalang daripada aliran udara yang segar masuk ke dalam bilik darjah. Contoh yang lain pula, sekiranya terdapat kipas yang rosak menyebabkan kanak-kanak ini belajar dalam keadaan yang panas dan kurang selesa. Oleh sebab itu, mereka akan kurang memberi perhatian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Begitu juga dengan sekiranya pintu dan tingkap bilik darjah ditutup dengan rapat. Ia boleh menyebabkan kurang udara baik yang masuk, yang membantu kanak-kanak untuk berasa segar atau tidak berasa lemas. Okey, bagi pencahayaan pula yang terakhir iaitu pintu dan tingkap perlu dibuka untuk membenarkan cahaya semula jadi iaitu cahaya matahari masuk ke dalam bilik darjah. Kerana cahaya matahari ini memberi banyak kelebihan kepada kanak-kanak. Antaranya, kanak-kanak ini akan mendapat vitamin D yang dapat menguatkan tulang kanak-kanak dan mengelakkan berlakunya riket terhadap mereka. Di samping itu juga, cahaya matahari ini membantu mereka supaya mereka tidak berasa letih, dan sekiranya pencahayaannya malam boleh menyebabkan kanak-kanak ini mengantuk dan ketika mereka belajar. Jadi konklusinya, pengurusan kanak-kanak ini merupakan peranan yang penting di mana ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berkembang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek agar mereka dapat membentuk sasiah diri yang baik dan menjadi seorang yang berilmu pengetahuan di masa hadapan, kerana mereka merupakan generasi muda yang akan mengubah nasib dan sistem yang sedia ada sekarang menjadi lebih baik dan baik. Okey, kemudian demikian pidato daripada saya pada hari ini. Biarlah pidato ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memberi kesedaran kepada semua orang demi masa hadapan. Segala yang baik datang dari Allah dan segala kekurangan datang dari silap saya sendiri. Sebelum saya akhiri, saya ingin kongsikan sedikit pantun. Sabit di asar di pagi hari, dibawa ke kebun ingin membabat. Berakhir sudah pidato saya ini, semoga ia menjadi manfaat. Pergi ke kedai dengan kereta kenari, hajat ingin membeli makanan. Pembicaraan berakhir cukup di sini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Peserta keempat dipersilakan Nurul Ilyana binti Abdul Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Terima kasih yang berbahagia, saudari pengurusi majlis, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman dan seterusnya hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Bersyukur kehadrat ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam majlis pada hari ini. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk peranan ibu bapa dalam pembentukan sahsiah anak-anak. Petang-petang mengutip ranting disorok di dalam guni. Ibu bapa berperanan penting agar gejala sosial dapat ditangani. Menurut pantun empat kerat tersebut, dapat kita jelaskan bahawa melalui era globalisasi ini, gejala sosial sentiasa menghiasi lembaran akhbar. Gejala sosial yang semakin meruncing telah menggusarkan masyarakat. Fenomena ini diibaratkan duri dalam daging dalam sosial kita. Kenapa pembangunan mentaliti rakyat kita tidak selaras dengan pembangunan fizikal kita sehingga penyakit sosial sentiasa menjadi-jadi, bagai cendawan tumbuh selepas hujan? Perkara ini dikatakan menjadi lebih parah apabila kebanyakan pelaku gejala sosial tersebut terdiri daripada golongan remaja. Menyedari hakikat
tersebut, pihak kerajaan telah bertungkus lumus mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan yang berlaku, terutamanya berkaitan dengan gejala sosial ini. Sungguh malang apabila segala usaha kerajaan terkubur dan hampa, seperti mencurah air ke daun keladi, kerana gejala sosial langsung tidak berganjak dari zon selesanya. Namun, persoalannya, apakah peranan ibu bapa dalam membentuk sahsia anak-anak mereka dalam usaha untuk mengelakkan mereka daripada terjebak dengan aktiviti gejala sosial yang tidak sihat? Hadirin yang dikasihi, sememangnya terdapat pelbagai bentuk usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membentuk sahsia anak-anak mereka. Antaranya ialah ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa patut mengamalkan amalan murni supaya dapat mempengaruhi anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka turut berbuat demikian. Tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa merupakan orang yang dipercayai anak-anak. Segala tindak tanduk serta amalan ibu bapa akan dicontohi anak sejak mereka masih kecil lagi. Pendek kata, ibu bapa adalah idola anak-anak. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana segala perangai dan tabiat tersebut akan digunakan oleh anak-anak. Hal ini kerana anak-anak akan mengikut jejak langkah ibu bapa mereka. Contohnya, jika ibu bapa selalu membaca buku di hadapan anak-anak, anak-anak akan terpengaruh oleh tabiat tersebut. Kesannya, amalan membaca dapat dipupuk kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Maka, jelaslah bahawa teladan ibu bapa dapat membentuk sahsia anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga perlu meluangkan masa untuk menemani anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat kebanyakan ibu bapa yang asyik sibuk dengan kerjaya pada masa ini, sehingga mereka tidak sedar bahawa mereka telah mengabaikan anak-anak mereka. Dengan meluangkan masa bersama anak, ibu bapa dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka di sekolah. Contohnya, ibu bapa boleh meluangkan masa bersama anak dengan berkongsi cerita atau masalah serta berbual-bual dengan mereka. Kesannya, masalah mereka dapat diatasi sebelum nasi menjadi bubur. Pendek kata, ibu bapa harus meluangkan masa untuk mengatasi masalah yang boleh menjejaskan pembelajaran anak-anak. Di samping itu, ibu bapa juga perlu memberikan nasihat apabila anak-anak melakukan kesalahan. Hal ini demikian kerana anak-anak akan insaf dan tidak mengulangi kesilapan yang sama. Contohnya, kepada anak-anak yang merokok, ibu bapa harus memberikan nasihat tentang keburukan merokok kepada anak-anak supaya mereka tidak akan menyesal pada masa akan datang. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi kesannya, anak-anak akan insaf dan tidak merokok lagi. Pendek kata, ibu bapa haruslah memberikan nasihat atau mengambil tindakan yang sewajarnya apabila anak-anak melakukan kesalahan atau kesilapan. Hadirin yang dihormati, seperkara lagi, ibu bapa hendaklah memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak sejak mereka masih kecil lagi. Hal ini demikian kerana ianya dapat membantu anak-anak membezakan yang mana batu dan yang mana intan permata. Umpamanya, anak yang mempunyai tahap keimanan dan didikan agama yang tinggi tidak akan mudah terjebak dalam gejala sosial seperti ponten sekolah ataupun merokok. Jadi kesannya, anak itu akan menjadi insan yang berakhlak mulia dan mempunyai tingkah laku yang baik. Oleh itu, dapat kita jelaskan bahawa didikan agama dan moral daripada ibu bapa memainkan peranan yang penting kepada anak-anak pada alam baharu ini. Kesimpulannya, ibu bapa haruslah melaksanakan peranan mereka supaya sahsia anak-anak dapat dibentuk dengan sempurna. Remaja yang berakhlak mulia merupakan tonggak kepimpinan negara yang berkualiti dan merupakan generasi pelapis
bakal pemimpin yang akan menerajui negara kemercu kejayaan pada masa akan datang. Sesungguhnya, generasi yang berakhlak mulia merupakan bejana kemakmuran negara. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk membentuk sahsia anak-anak muda supaya kita boleh duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan negara lain. Semoga usaha yang gigih dapat membantu melahirkan generasi yang berkualiti dan berguna pada masa akan datang. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Demikianlah pidato dari saya. Semoga ianya memberi manfaat kepada hadirin sekalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Peserta terakhir pada hari ini ialah Nurul Iman Atikah binti Abdul Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Terima kasih saudari pimpinan majlis, panel-panel juri yang bijaksana yang saya muliakan. Hadirin sekalian, lazat sungguh rasa tomato dimakan bersama buah kuini. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam ingin menyebarkan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana para sarjana melalui mauduk pidato saya. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelbagai pihak dalam pendidikan awal kanak-kanak merupakan tajuk pidato saya. Memetik kata-kata Osman Awang, kejayaan dicapai manusia titik pangkalnya bermula daripada guru. Pepatah Melayu ada mengatakan, guru merupakan ibarat sebagai sebatang lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Dan bagi saya, pepatah tersebut masih relevan dalam era globalisasi ini. Tidak dapat dinafikan setiap profesion mempunyai cabaran yang tersendiri dan cabaran-cabaran ini mungkin terdapat perbezaan pada jenis dan situasi pendidikan awal kanak-kanak. Dan pendidikan awal kanak juga menjadi asas kepada pembinaan sesuatu bangsa dan negara. Pepatah Arab ada juga menyebut bahawa jika kita ingin melihat generasi masa hadapan, lihatlah kepada golongan kanak-kanak pada masa kini. Malahan pendidikan yang seimbang dari segi intelek dan rohani perlu dipupuk di awal usia kanak-kanak lagi, supaya dapat mewujudkan individu yang berintelek tinggi serta berakhlak mulia dan mampu menghadapi cabaran dunia pada masa kini. Dalam pada itu, untuk memupuk dan menyemai pendidikan awal di dalam kalangan kanak-kanak, haruslah beberapa pihak untuk menghadapi beberapa cabaran bagi memastikan kanak-kanak ini berjaya dididik dengan baik. Antara pihak-pihak yang terlibat adalah kanak-kanak, ibu bapa sekaligus guru-guru. Mutakhir ini, kita dapat saksikan bahawa kebanyakan pasangan ibu bapa berselinggah dan bergaduh tentang anak-anak mereka. Sama ada rutin harian ataupun perasaan dan emosi kanak-kanak. Hal ini tercetus apabila ibu bapa terlampau sibuk dengan urusan kerja seharian mereka pada siang hari dan perlukan waktu rehat yang secukupnya ketika pada malam hari. Dan situasi ini menyebabkan ibu bapa tidak mempunyai masa bersama-sama anak-anak mereka dan tidak tahu apa yang dilalui oleh anak mereka. Masalah ini dapat dibendung dengan cara ibu bapa perlu menggunakan waktu malam mereka untuk meluangkan masa bersama anak-anak,
mereka sambil berbincang atau bercerita mengenai pendidikan dan aktiviti yang dijalankan semasa di prasekolah. Dengan cara ini, anak-anak berasa tidak diabaikan dan dalam masa yang sama, ibu bapa boleh menjadi contoh yang baik kepada mereka atau kita panggil sebagai menjadi tauladan kepada mereka. Selain daripada itu, cabaran bagi pihak guru adalah paling mencabar sekali. Seperti yang kita semua ketahui, kanak-kanak lebih cenderung kepada bermain daripada menerima pendidikan. Itu semua sudah pasti. Untuk menjadikan ianya seimbang bagi kanak-kanak, maka guru-guru perlu memainkan peranan yang penting untuk menjadikan kanak-kanak belajar dan serta bermain pada waktu yang sama. Selain itu, dikaitkan dengan juga pada pandemik COVID-19, pada masa kini kita semua sedia maklum bahawa sekolah-sekolah maupun universiti-universiti terpaksa ditutup sementara bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Hal ini mengakibatkan sesi pelajaran dilakukan secara atas talian dan ini adalah lebih sukar daripada belajar secara berhadapan ataupun secara bersemuka. Disebabkan kefahaman kanak-kanak yang terhad, ia telah menghalang mereka daripada menyerap ilmu atau pendidikan yang diajarkan oleh guru. Sehubungan dengan itu, tahap pengetahuan guru-guru perlulah tinggi dan mereka seharusnya perlu menyediakan pelbagai bahan pelajaran yang efektif dan juga kreatif sebelum memulakan sesi mendidik di dalam atas talian. Dengan berbuat demikian, kanak-kanak lebih tertarik untuk menimba ilmu walaupun situasi berbeza dan agak sukar bagi mereka. Dan jelaslah semua pihak perlu berusaha dan yakin dalam membantu dan mencari solusi kepada setiap cabaran yang dihadapi dalam pendidikan awal kanak-kanak. Hal ini demikian bagi membantu kanak-kanak untuk mencapai matlamat mereka dan memiliki masa hadapan yang cemerlang serta cerah. Di samping menjadi insan yang berguna, berkualiti, berilmu dan juga mampu bersaing dalam dunia secara global. Sekian itu sahaja daripada saya mengenai topik cabaran yang dihadapi oleh pelbagai pihak dalam pendidikan awal kanak-kanak. Itu sahaja sayembara pidato pada hari ini. Sekian, terima kasih.